سائر المواكب. يا ربي صل على محمد. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Mari kita mulakan apa saja kebaikan dan ketaatan yang kita diizinkan untuk melaksanakannya dengan melahirkan satu perasaan yang sangat indah, yang rasa ni selalunya lahir daripada hati-hati orang-orang soleh, hati-hati mereka-mereka yang dekat dengan Allah, hati-hati mereka yang berusaha untuk mendapatkan rahmat dan redha Allah. Dan perasaan dan hati itu, itulah nama dia syukur. Kenapa? Sebab orang soleh dia sangat merasakan bagaimana ketaatan yang mereka lakukan itu bukanlah daripada hebatnya mereka. Rasa keakuan itu tidak ada pada diri mereka, tetapi mereka merasakan apa jua ketaatan yang mereka dapat buat merupakan limpah kurnia daripada Allah yang Maha Agung. Sebab itulah bila mendapat limpah daripada Tuhan, maka hamba itu mestilah menjawab limpah itu, limpah kurnia yang baik itu dengan merasakan syukur dalam hatinya daripada lubuk hati yang paling dalam. Bukan saja lafaz. Apa yang berlaku pada kita, kita melafaz atas rutin. Kita melafaz atas rutin, tetapi kita tidak lafaz menyertai dengan rasa batin. Rasa batin tak ada, jadi rutin, sebut syukur. Tapi hati tidak main peranan. Jadi untuk memberi kesan kepada peribadi, memberi kesan pada jiwa, sebaiknya lafaz syukur itu disertai dengan rasa yang ada pada batin. Apa dia? Benar-benar merasai inilah nikmat yang sangat baik. Apa nikmat apa? Nikmat taat. Jadi kita jawab dengan syukur. Benarlah kata-kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa Ibnu Athaillah kata? Apabila engkau mendapat nikmat daripada Allah, maka ikatlah nikmat itu di badanmu. Maknanya ikat, jangan bagi dia lari. Jangan bagi dia lari. Ikat dia dengan satu tali ikatan yang kemas. Dan tali ikatan itu dinamakan syukur. Ulama selalu pesan, dapat buat taat syukur. Dapat duduk kuliah syukur. Dapat solat syukur. Dapat buat kebaikan. Dapat kawan-kawan yang baik syukur. Dapat pasangan yang baik syukur. Dapat sahabat-sahabat yang boleh mengingatkan. Sama-sama membina akhirat dengan penuh rasa ketaatan pada Allah. Maka apa yang kita perlu jawab ialah syukur. Syukur inilah dikatakan salah satu daripada sifat mahmudah yang banyak dibicarakan dalam ilmu Fardhu Ain yang diletak di bawah tajuk tasawuf, syukur. Okey, malam ni kita nak sembang cara santai je ni. Apa yang kita dengar daripada kata-kata ulama. Kalau kita tengok Imam Hatim Al-Assam dalam kitab Imam Al-Ghazali, kitab itu bernama Ayyuha Walad. Imam Hatim Al-Assam ni, ulama besar, dia pernah ditanya oleh guru dia, Syekh Baqi Al-Bakri. Syekh Baqi Al-Bakri ni, dia kata dengan Imam Hatim Al-Assam, engkau telah belajar denganku selama 30 tahun. Engkau telah belajar denganku selama 30 tahun. Maka Syekh Baqi ni tanya dengan Imam Hatim Al-Assam, apa engkau dapat faedah setelah engkau belajar denganku selama 30 tahun? Maka Imam Hatim Al-Assam kata, aku dapat simpulkan pada 8 perkara.
dia summarize, dia ringkaskan duduk belajar 30 tahun dengan Syekh Baqi ni pada 8 perkara je. Saya tak mau cerita 88. Bagi kita, bukan itu tajuk kita. Tapi saya nak cerita yang pertama. Dia kata, yang pertama sekali, apa yang aku dapat perhatikan, apa yang aku dapat simpulkan, setelah belajar dengan guru selama 30 tahun, aku dapati kebanyakan manusia itu mempunyai kekasih. Atas dunia ni ada benda yang dikasih. Sama ada harta dia, keluarga dia, atau apa saja yang dikasih, disayang. Tetapi aku melihat kekasih-kekasih di atas muka bumi ni tidak akan bersama-sama mereka di dalam kubur. Hanya bersama mereka, kalau kekasih itu adalah manusia, dia akan hanya bersama mereka waktu dia sakit saja. Sampai ujung sakit, bila kematian, dia akan berpisah. Begitulah juga dengan harta benda. Dia takkan dapat bersama daripada alam barzah. Tetapi aku merenung-renung, rupanya ada satu kekasih, ada seorang kekasih, dia bukan saja menenangkan aku di atas muka bumi, dia bukan saja menemankan aku di atas muka bumi, tetapi dia juga akan menemankan aku di alam barzah. Dan aku amat-amati betul-betul, benarlah kekasih itu bernama Amal Soleh. Kekasih itu nama Amal Soleh. Jadi setelah aku melihat, memandang dan belajar, maka aku tekad untuk mengumpul sebanyak mungkin amal soleh supaya dia dapat menemaniku di dalam alam kuburku. Dia dapat menghiburkan aku di waktu aku sedang ketakutan. Dia dapat menggembirakan aku di waktu aku merasa takut dan berduka cita. Dan kekasih itu bernama amal soleh. Ini benda pertama yang dia nampak. Ini benda pertama yang Imam Atim Al-Asam nampak. Apabila apa? Apabila dia belajar 30 tahun. Dia simpul. Orang dulu belajar. Memang 30 tahun belajar. Belajar agama 30 tahun. Dan dia nampak, apa dia nampak, dia kena dikumpulkan banyak kekasih, dia kata. Untuk dibawa menemaninya di alam barzah. Dan kekasih itu hanya mempunyai satu nama. Dia saja yang layak untuk bersamaku. Dan aku namakan dia sebagai amal soleh. Ni yang kita nak kena pegang, nak kena ingat, nak kena fikir, nak kena pastikan amal itu soleh. Amal soleh, maknanya amal itu kena betul. Kena betul. Mesti ada ilmu, ada syarat, ada rukun yang perlu dipahami. Imam Ghazali juga dia memberi kita peringatan. Dia memberi kita ingat. Apa dia beri kita ingat? Dia kata apa? Apabila engkau nak beramal, maka ingatlah 4 pesananku. Ni tajuk kita pada malam ni. Nak beramal ni ingat 4 pesanan. Jadi apa saja yang kita buat ni, sama ada amal itu amal khusus, seperti amal yang diwajibkan, tak kira lah arahan itu bentuk wajib, bentuk fardu, atau bentuk sunat, atau amalan-amalannya bentuk umum, seperti bekerja. Jika cukup syarat dia, maka dia juga akan jadi amal soleh. Yang pertama, Imam Ghazali kata apa? Amallah banyak-banyak. Satu, bila nak beramal ni, nombor satu, ingat apa? Amal banyak-banyak. Amal tu jumlah dia banyak. Sebelum Allah hantar malakul maut untuk keluarkan rohmu daripada jasad. Allah hantar malaikat maut, Allah keluarkan roh. Tak boleh beramal lah. Stop. Habislah amalan. Habislah amalan. Lepas tu, satu hari, Aisyah ni dia balik ke rumah. Rasulullah balik ke rumah dan dia melihat Aisyah ni menangis. Maka dia tanya Aisyah ni, Ma yubki ya Aisyah. Kenapa engkau menangis wahai Aisyah? Kenapa engkau menangis wahai Aisyah? Maka berkatalah Aisyah kepada Rasulullah, aku sedih melihat jiran kita telah meninggal. Maka isteri dia menjadi balu, anaknya menjadi yatim. Dan aku sedih melihat tentang tanggungan yang ditinggalkan. Maka Rasulullah dia sebut, orang yang meninggal itu lebih sedih. Kenapa dikatakan orang meninggal itu lebih sedih? Sebab dia sudah tidak boleh beramal. Rasulullah dia memikirkan tentang tu. Lepas tu kalau dalam kita tengok dalam kitab Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud dia cerita bagaimana Rasulullah kata bila orang itu meninggal akan ada dua pihak yang datang ziarah. Akan ada dua pihak datang ziarah. Lepas tu Imam Ghazali ni dia bila dikatakan nak beramal tu,
dia akan gunakan satu benda yang 4 pesanan ni. Benda pertama tu dia sebut mati. Itu perkataan mati. Kerana cukuplah Rasulullah kata mati itu sebagai peringatan. So dia sebut perkataan mati dulu. Maka dalam kitab Sunnah Abu Daud itu diceritakan bagaimana ada dua pihak akan datang ziarah. Satu pihak terdiri daripada para malaikat. Dan para malaikat akan melihat jenazah yang terkujur itu. Dia lihat jenazah terkujur itu. Dan dia berkata sama mereka, ni orang ni dah mati. Orang ni dah mati, dia kata. Orang ni dah mati. Dia cakap berulang-ulang kali dengan malaikat-malaikat yang lain. Ni orang ni dah mati. Orang ni dah mati. Dan lepas dia ulang beberapa kali, dia akan kata, apa amalan yang dibawa? Bimbangnya para malaikat ni, bila lihat orang mati, dia akan berkata sama sahabat dia, sama malaikat ni, apa amalan yang dibawa? Mereka bimbang. Kenapa mereka bimbang? Sebab mereka tahu SOP, mereka tahu prosedur, mereka tahu proses. Kalau orang mati itu tak bawa amal, dia akan lalui satu benda yang sangat menyakitkan, sangat menggusarkan, sangat menakutkan, sangat menyeksakan, sangat mengerikan. Dia tahu, malaikat-malaikat nak tahu. Lepas tu dia tanya sama sendiri, apa amalan dia bawa? Apa amalan dia bawa? Apa amalan dia bawa? Tetapi Rasulullah kata, datang pula manusia ziarah. Dan manusia akan berkata, dia telah meninggal dunia, apa harta yang ditinggalkan untuk keluarga dia? Dia kata gitu pula. Dia kata gitu. Jadi, apa yang kita perlu lihat? Apa yang kita perlu ambil pengajaran, ialah apa yang penting, ialah kita mestilah membuat satu benda yang utama untuk dibawa kepada alam lain ini. Itulah nama dia amal soleh. Itulah nama dia amal soleh. Tu yang Imam Ghazali kata, engkau beramallah banyak-banyak. Sebelum sampai satu masa, malaikat maut akan datang mengeluarkan rohmu daripada jasad. Itulah peristiwa, itulah yang nama ni kematian. Inilah sesuatu yang dikatakan sangat pasti. Tidak ada ragu. Tapi persoalannya, kita takkan tahu bila, dan kita tak disuruh untuk tanya bila, dan kita tak suruh dia cari bila. Tetapi bimbangnya manusia menanti-nanti perkara ni. Sebab tu kalau ada orang meninggal, selalunya soalan yang orang akan tanya, ada tak perubahan pada diri dia? Apa dia cakap sebelum dia meninggal? Apa dia buat sehari sebelum dia meninggal? Mereka mencari perubahan. Mereka mencari apa kelainan. Kenapa? Moga-moga kelainan itu menjadi panduan dia yang mengatakan pada diri dia, engkau dah hampir nak mati. Sebenarnya tak ada kelainan pun. Sebenarnya tak ada kelainan. Orang yang nak mati tu pun dia tak tahu dia nak mati esok hari. Kadang kita tengok ada orang meninggal, diorang tengok dalam Facebook orang ni meninggal. Kita baca dia punya post-post, dia post dia macam biasa je. Tak ada perubahan pun apa post dia. Kalau di kaki bola, dia cerita bola juga. Walaupun lepas 3 hari tu kita tengok dia meninggal. Tak ada apa perubahan pun. Dan kita bukan nak melihat perubahan. Kita nak kena tanya diri kita, bukan perubahan. Apa persiapan yang kita perlu buat? Itu persiapan tu yang penting. Persiapan tu yang penting. Jadi sebab benda ni datang tak tahu bila, benda ni datang entah bila, apa yang kita kena buat? Kita kena buat siap lah. Kita kena bersiap. Bersiap dengan apa? Itu perkara yang akan menemani kita dalam kubur. Itu Imam Hatim Al-Asam kata, dia akan menemani aku dalam kubur. Dia akan menghiburkan hati aku waktu aku sedang gundah gelana. Dia akan menjadi teman sahabat aku dan membela aku dalam kubur. Itulah nama dia, amal soleh. Amal soleh. Amal soleh ini dia lahir daripada orang soleh. Lepas tu nama dia amal soleh. Tu kita diajar untuk berusaha menjadi orang soleh. Dan kita diajar berdoa supaya jadi orang soleh. Ya kita baca doa lepas wudu yang ujung-ujung tu kita baca kan. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas solihin. Ya Allah, jadikanlah aku ni orang-orang bersuci, jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang bertaubat, orang yang bersuci, dan jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang soleh. Kenapa? Orang soleh melahirkan amal soleh. Bila amal itu soleh, maka dikira sebagai bekal untuk kita pulang ke negara kekal. Itu guru-guru kata, mati bawa bekal. Kalau tak bawa bekal, nanti bawa kesal. Dia ada benda opposite daripada bekal tu. Benda yang berlawanan daripada bekal. Benda yang khilaf daripada bekal. Apa dia? Itu namanya sesal. Itu namanya kesal. Kesal bukan pendek. Rasulullah kata, penyesalan yang amat panjang. Itu dikatakan dalam hadis tu. Jika seorang manusia itu menggunakan satu saat daripada umur dia,
Nasihat pertama dalam kitab Yuhal Walad. Yang mana perkara ini satu saat ini tidak memberi ibadah kepadanya, tak menjadikannya sebagai ibadah, maka akan lahirkan satu penyesalan yang amat panjang. Bukan sesal saja, tapi sesal yang amat panjang. Lepas tu Imam Ghazali dia pesan yang pertama tu apa? Bila nak beramal, buat banyak-banyak. Tu dalam kitab Bidayatul Hidayah dia kata kalau di siang hari hatimu malas. Siang hari rasa nak baca Quran. Dah kata dah nak baca setengah juzuk. Tapi rasa macam-macam. Rasa malas lah, rasa sibuk lah, rasa begini, rasa begitu. Kau katalah pada diri kau. Katalah pada dirimu. Mungkin malam nanti kau tak ada dah. Bukan tak ada bagaimana. Mungkin kau dia dipanggil Allah. Jangan kata mungkin tahun depan kau dah tak ada. Lama lagi. Jadi nafsu itu boleh memberi beribu alasan. Kata dengan diri kita, kau jangan malas siang hari. Mungkin malam kau tak ada. Bila malam hari kita nak beramal, kita rasa malas. Cakap diri kita, kau jangan malas. Mungkin subuh besok kau tak ada. Ramai kawan kita meninggal waktu tidur. Kawan sekolah yang kita dah lihat, orang dah khabar kat kita. Bila grup yang kita masuk dalam WhatsApp tu, grup tu kebanyakan ahli dia 60, 70, 50. Maka berita kematian ni jadi rutin lah. 2 bulan sekali, seorang meninggal. 3 bulan nanti, seorang lagi meninggal. Maka list arwah-arwah yang dalam senarai itu akan menjadi lebih panjang. Satu hari nanti, nama kita dah masuk. Dan dalam keadaan tu, waktu tu kita pun dah tak baca dah. Waktu Imam Ghazali kata, cakap dengan diri kau. Kalau kau malas di siang hari, cakap dengan diri kau. Beritahu dengan diri kau. Beritahu nafsu kau. Beritahulah hati kau. Mungkin malam kau tak ada. Malam hari kau rasa malas. Cakap dengan diri kau. Mungkin besok pagi kau tak ada. Ada kemungkinan? Ya, ada kemungkinan. Tak ada orang boleh angkat tangan. Pasti besok kita jumpa. Tak. Lepas tu dia ajar kita melafazkan satu kalimah. Yang kalimah ini menyatakan, memahamkan apa juga takdir yang kita buat. Ada satu benda yang kita tak lawan. Nama takdir. Lepas tu kita kalau ada benda yang akan datang, kita diajar kita apa? InsyaAllah. Tak pasti. Esok boleh jumpa. Tak pasti. Lepas tu sebelum masa tu, sebelum noktah kehidupan tu, yang kita tak tahu titik ni bila, apa yang kita perlu buat, amallah banyak-banyak. Imam Ghazali kata, amal cepat-cepat, amal banyak-banyak, buat-buat banyak-banyak sebelum Allah hantar satu makhluk yang disebut sebagai malakul maut untuk mengeluarkan, memberhentikan pergerakan jasad, memberhentikan mulut yang boleh berkata, memberhentikan mata yang boleh melihat, memberhentikan perasaan yang boleh merasa sedih, suka, gembira, memberhentikan semua itu, memutuskan segala keladatan dunia. Dan itulah dikatakan nak berhentikan tu apa? Dia keluarkan satu benda yang menggerakkan kita selama ni. Itulah nama dia roh. Itu nama dia roh. Sebelum sampai waktu tu, apa yang dia kena buat? Amal banyak-banyak. Imam Ghazali pesan itu, amal banyak-banyak. Okey. Apa pesanan Imam Ghazali yang kedua apabila kita nak beramal? Dia kata, nombor 2, amal yang banyak-banyak itu pastikan disertai dengan ilmu. Ulama kata ilmu fardu ain. Supaya ia tidak menjadi debu yang berterbangan. Imam Ghazali kata amal tak ada ilmu ni dia macam debu. Dia macam debu. Ada yang banyak berlaku sekarang. Sekarang pun banyak berlaku. Dulu lagi Imam Ghazali dah sebut. Imam Ghazali ni dia hidup sekitar 500 Hijrah. Dulu lagi dia dah sebut. Maknanya dah 900 tahun yang lalu dia dah sebut. Sekarang ni jangan cakap, lagi dahsyat. Sekarang ni ramai orang gairah beramal. Ramai orang gairah beramal. Ramai orang tanya kaifiat-kaifiat. Ramai orang tanya doa-doa yang mustajab. Ramai orang tanya apa-apa nak ini buat macam mana supaya hajat begini, begitu baca apa. Ramai orang tanya berduha maksimum berapa rakaat. Tapi kadang-kadang yang agak menakutkan, rukun sembahyang tak faham. Ini kenapa? Ini gairah beramal tetapi tanpa ilmu. Ini biasa kita jumpa dan biasa kita tengok. Ini biasa kita jumpa, dia biasa kita tengok. Kenapa? Dia tak pegang ilmu tu betul. Dulu guru kami dia buat tangan macam ni. Buat tangan macam ni. Ada 2 benda yang dia nak cerita bila dia buat tangan macam ni. Ini cerita belajar dululah 25 tahun, 30 tahun lalu tentang ini. Satu dia kata, ini amal, ini ilmu. Ini amal, ini ilmu.
Dia kata kalau mu tak nak belajar, mu malas belajar, mu rajin ibadah, jadi mu tak ada ni. Mu tak ada ni kata ni. Apa ni? Ini ilmu. Dan kalau Allah tak nak terima amal kita, dia kata, dia akan buat salah satu cara dia, dia jadikan kita ni tak ada rasa nak tuntut ilmu. Tak ada rasa ni. Tak ada rasa nak tuntut ilmu. Tapi amal dibiarkan amal. Ini yang bahaya ni. Ini yang berlaku sekarang. Kadang-kadang berlaku pada ahli muzik, ahli surau. Subuh datang surau, maghrib datang surau, isyak datang surau. 5 waktu muka kita dekat surau. Ini satu benda yang sangat baik. Istiqamah dalam jemaah. Tapi malangnya dia tak pernah cek, dia tak pernah periksa. Semayang dia macam mana, rukun macam mana, syarat macam mana, syarat sah macam mana, syarat wajib apa benda. Apa pun tak faham. Ini baru cerita bab solat. Belum cerita bab belakang lagi. Air mustakmal apa, mutanajis apa. Apa dikatakan air muqayyad, air berkait macam mana, air mutlak macam mana, air apa boleh ambil wuduk, syarat sah mandi macam mana, syarat sah wuduk macam mana, fardu mandi macam mana, fardu wuduk macam mana. Ini semua benda rangkuman yang sangat besar yang perlu diambil perhatian. Kenapa? Supaya memastikan amal itu ada ilmu. Ini yang paling orang tak berapa suka nak buat. Ini pengalaman kita lah. Saya pernah jadi pengurusi surau, saya pernah jadi bendahari surau, saya pernah jadi ketua pemuda masjid. Kadang kita memang kita belajar daripada keadaan masyarakat ni, kita belajar. Memang payah untuk ilmu. Kalau kita panggil orang untuk berharap menurut Nabi, ramai orang boleh turun. Kita panggil orang masak untuk awal Muharram, masak buah surau, ramai orang boleh turun. Tapi kalau kita panggil orang buka kitab, kita tak akan jumpa 20 orang pun tak ada yang isi kamar. Tak ada, 20 orang tak dapat. Tapi kalau saya nak panggil orang korban, 100 orang, senang-senang boleh panggil. Kenapa? Ini yang dalam kitab Usul Tahqiq. Usul Tahqiq disebut, ketahuilah engkau, syaitan itu memiliki 7 daya tipuan. 7 daya ni maksud apa? Plan A tak boleh, plan B. Plan B tak boleh, plan C. Plan C tak boleh, plan D. Dia 7 level. 7 level. Mula-mula, dia tahan kita untuk beramal. Kalau dia gagal juga, mungkin kita dah biasa jadi rutin amal, dia tahan kita, dia pastikan amal kita tak ada ilmu. Dia tahan ni tu. Dia tak nak partner ni jalan sama-sama. Apa dia? Satu ilmu atau amal. Dia tak nak partner jalan. Kalau partner ni jalan sama, amal ni amal soleh. Dia jalan mesti dalam beriring. Ilmu, amal. Mesti beriring. Dia tak boleh tinggalkan dia, dia tak boleh tinggalkan dia. Sebab tu ulama kata, amal ini adalah makmum dan imam dia adalah ilmu. Itu Imam Ghazali dia sebut. Kalau kita tengok kitab Ayyuhal Walad, dia ada 25 nasihat. Antara kitab yang Imam Ghazali tulis ni, Ayyuhal Walad ni, kalau Ustaz Fahmi Zamzam, dia bagikan 25 nasihat. Dalam 25 nasihat ni, dia ada satu bab nama dia, utamakanlah ilmu fardu ain. Kenapa? Ni yang penting, yang sekarang ni, akhir zaman ni, orang tak berapa kisah. Ni pengalaman kita mengajar di masjid surau memang melihatkan perkara ini banyak berlaku. Tak ramai yang boleh istiqamah. Tak ramai yang boleh buka kitab. Kadang-kadang kita mula kelas beli kitab 60. Yang bawa kitab 2 je kadang. Kenapa? Dia tak rasa penting. Tak rasa benda ni penting. Tak rasa gandengan ni perlu. Macam orang kata lagu dan irama. Satu tak ada pincang. Betul. Ilmu dan amal satu tak ada pincang. Imam Ghazali dia buat satu formula. Dia kata amal tanpa ilmu sia-sia. Dia buat satu perkataan je. Sia-sia. Amal, tak ada ilmu, sia-sia. Ilmu, tak ada amal, gila. Dia buat satu benda yang pendek je. Lepas tu dalam pesanan beramal ni, dia kata, engkau amal banyak-banyak, pastikan apa yang kau buat banyak-banyak ini, pastikan dia memiliki ilmu. Ramai orang tak ada ilmu. Ramai orang tak ada ilmu. Tapi solat. Ramai orang tak ada ilmu. Puasa. Ramai tak ada ilmu. Bersedekah. Jaga-jaga. Tipuan iblis ni, dia sangat halus. Dia sangat halus. Sebab tu, benda yang payah ni, bila kita nak belajar ni, memang payah sikit. Kita nak kena duduk, nak kena buka kitab, nak kena catat, nak kena faham, nak kena ulang kaji. Kadang-kadang nak kena hafal. Tapi kita tak ada pilihan. Sebab tu nak kena duduk renung. Amal kita ni macam mana ni? Adakah apa gandengan dia yang menyokong, yang support supaya dia layak mendapat title amal soleh. Kalau dia tak layak dapat title amal soleh, amal ni salah. Lepas tu ulama sebut dalam kitab mereka, ada 2 perkara
yang menyebabkan amal ini diterima. Satu, dikatakan ittiba', mengikut pada Rasul. Ittiba' pada Rasul, mengikut apa yang Rasul ajar. Rasulullah dia ajar para sahabat, pada ulama sampai pada kita. Ada ni. Ini nama dia peraturan syarak. Maksud dia apa? Semayang ada peraturan, nak puasa ada peraturan, nak datangkan rasa syukur ada cara peraturan, nak taubat ada peraturan. Ini nama dia ittiba' pada Rasul. Ini satu. Nombor dua, dia katakan apa? Ikhlas. Kalau kita pergi dekat kelas-kelas motivasi, dia kata syarat diterima amal ni 2 I. Ada orang kata 2 I. 2 I. Satu, ittiba'. Kalau Jerumi lah. Ittiba' kan I. Satu lagi, ikhlas. Jadi, kalau dia tak mengaji ikhlas ni apa? Sedangkan ini syarat Allah terima amal. Kalau dia betul rukun dan syarat pada solat dia sah. Tapi kalau tak ada ikhlas, Allah tak terima. Sah satu hal, terima satu hal. Terima maknanya diberi ganjaran. Lepas tu kalau kita mengaji, kita tengok agama. Agama ni, dia ada 3 tiang. Apa tiang dia? Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Dekat sini ada mengucap 2 kalimah syahadat, ada sembahyang 5 waktu, puasa, zakat, haji. Ini semua amalan zahir. Lepas tu ada iman, yang 6 rukun. Kat sini ada ihsan. Solat yang tidak ikhlas, yang tidak khusyuk, dia tidak mencapai tahap ihsan. Ihsan ialah syarat untuk diberi pahala pada ganjaran amalan ni, amalan pada Islam ni. Maksudnya kalau solat ni tak khusyuk, dia tak mencapai tahap ihsan. Tapi dia ikut rukun dan syarat, dia sah. Tapi pahala, Allah nak nilai macam mana beri pahala, dia ada kena syarat ihsan. Ihsan ni dikatakan elok. Ihsan ialah puncak pada amalan ni. Sebab tu ilmu-ilmu ni perlu dirangkumkan, perlu dibelajar, perlu disusun dengan elok, perlu diikut dengan kemas. Kalau boleh buka kitab, belajar sampai khatam, supaya apa? Dia jadi panduan kita dan ikut kata ulama apa? Engkau beramal banyak-banyak, mesti ada ilmu. Lepas tu surah-surah masjid kena buat 3 topik yang fardu ain ni. Fiqh, tauhid, tasawuf. Ini buat dulu. Agak malang. Dan banyak yang kadang-kadang kita rasa macam kesilapan silibus. Terutama kelas-kelas muslimah. Saya cakap ni sebab saya dah tengok. Kadang-kadang belajar fardu ain seminggu sampai 6 hari. 6 hari fardu ain. Tapi belajar apa? Belajar lagu tadabbur, belajar lagu-lagu Quran, lagu bayati, lepas tu belajar marhaban. Benda-benda yang tidak mengutamakan fardu ain. Patutnya belajar fardu ain. Yang itu nak belajar seiring tak apa. Akhirnya bila pandai marhaban, malangnya haid nifas tak kenal. Ni contoh saya kata ni. Dan saya dah jumpa tu, saya cakap. Niat semayang pun tak erti. Macam mana niat dia, kaedah dia macam mana, kalau semayang sunat macam mana, semayang sunat yang apa ada sebab macam mana, ada waktu macam mana, dan sunatnya tak ada waktu sebab macam mana, niat macam mana, apa dia kasat, taruh ta'yin, dia tak tahu. Kenapa? Maknanya dia tak pernah fokus pada ilmu. Patutnya benda yang paling utama yang kita lihat, mestilah kita mendalami, memahami satu ilmu nama dia fardu ain. Belajar dulu. Jangan kita salah faham. Fardu ain ni budak-budak belajar. Ini kita salah faham. Ini kita sangat salah faham. Rupanya bila kita cek, kita gagal. Yang paling menakutkan bila nak mati, baru nampak amal itu salah. Ni tadi saya kata macam ni. Dulu guru kami buat macam ni. Satu ilmu, satu amal. Dia kata tu, saya terbayang lah. Bila saya tengok benda ni kan, saya terbayang, ini adalah tanda pause. Atau pause lah, pause. Forward. Apa? Rewind. Rewind. Ni forward. Ni rewind. Ni pause. Pause ni dia berhenti lah. Dia tak ke depan, dia tak ke belakang. Dia akan pause. Itu nama dia pause. Pause ni tanda dia gini. Bila saya tengok dekat pause ni, saya teringat kata-kata daripada Abu Laid As-Samarkandi. Dia kata antara yang kau perlu tafakurkan, antara benda yang perlu kau fikirkan adalah 2 perkara. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin. 1, kau fikirkan tentang dosa yang kau pernah lakukan. Adakah telah melalui proses taubatnya betul? Nombor 2, kau kena fikirkan amal yang kau sedang buatkan. Sama ada amal itu jahat atau baik, kau kena fikir. Amal sekarang ni betul tak betul? Amal sekarang ni soleh tak soleh? Amal sekarang ni sah tak sah? Ni 2 ni. Jadi dia punya pause ni dia suruh kita berhenti dan memikirkan 2 perkara.
Benda yang lalu sebagai dosa, kena taubat dengan cara dan SOP yang betul. Supaya Allah Ta'ala mempertimbangkan taubat itu. Dengan rahmat dia terima taubat dan dia ampunkan dosa. Malangnya kadang-kadang prosedur taubat pun tak erti. Syarat taubat pun 4 perkara pun tak pandai. Sempurna taubat macam mana pun tak erti. Kenapa tak erti? Berbalik pada asas tadi. Kenapa dikatakan dia tidak memiliki satu benda yang nama dia ilmu. Ini yang perlu ditekankan patutnya lah di mana-mana organisasi, di mana-mana badan diri kita juga kita kena check, kita kena tanya diri kita. Kita dah dapat tak benda ni? Kenapa? Kita nak iringkan dengan amal, nak pastikan dia mendapat title amal soleh. Apa peranan dia? Peranan dia nanti untuk kita bawa. Lepas tu orang tua-tua kata, ada orang ramai kata mati seorang-seorang. Tak, mati bukan seorang-seorang. Orang tua-tua selalu sebut, mati ni dia 2 orang. Satu diri kita, satu amal kita. Dia dua. Dia masuk berdua. Dia masuk berdua. Satu benda yang nampak, jasad kita akan masuk dalam kubur. Satu lagi benda yang tak nampak, yang ada pada sisi kita, tu nama dia amal. Jangan bawa itu amal toleh. Toleh ni amal jahat. Okey, ini lagi. Ni. Dulu ada antara guru kami juga dia sebut gini. Dia kata ni, kalau letak kat sini, kita akan rasa ada satu nadi. Dup, dup, dup. Inilah yang dikatakan ghargharah. Yang Rasulullah kata apabila nyawa itu sampai ghargharah, maka taubat manusia itu tak diterima. Ini ghargharah ni lah. Dan dulu guru-guru kami dulu dia bercakap lah. Waktu belajar dulu, 25 tahun lalu, 30 tahun lalu, waktu kita belajar dulu, guru selalu cakap benda yang sama kadang. Dia ulang benda yang sama. Dia kata malaikat maut ni dia akan tarik roh ni daripada kaki. Tarik kaki sampai lutut, tarik lutut sampai pinggang, tarik sampai sini. Dan waktu dia tarik daripada lutut kaki ni, manusia ni masih lagi boleh melihat apa yang berlaku di sekeliling dia. Dia masih boleh melihat katil-katil hospital. Dia masih boleh melihat lampu-lampu yang berada di atas dia. Dia masih nampak doktor, dia masih nampak orang keliling dia, dia masih nampak ibu ayah dia masih nampak anak-anak dia sedang menangis. Dia nampak isteri dia yang disayang, sedang duduk sedih. Melihat keadaan yang sangat malang. Sangat sakit. Dan sedang diambang kematian. Bila roh itu ditarik sampai sini, itu nama dia ghargharah tu. Maka mata dia tak nampak dah. Tak nampak. Apa yang nampak tadi mula-mula tak nampak. Apa yang nampak? Dia akan nampak buku amal dia. Guru kata. Dia akan nampak buku amal dia. Dia akan nampak malaikat yang turun. Kalau dia orang mukmin, dalam kitab musikah hadis ada sebut bab beriman pada hari akhirat. Orang mukmin akan nampak malaikat yang turun. Putih, bersih muka dia. Terang muka dia bagai mentari. Itu bukan malaikat maut lagi. Itu malaikat yang nak miring amal untuk dibawa naik ke langit bertemu Allah. Lepas tu baru datang malaikat maut. Dia lihat apa? Putih berseri muka mereka. Dia lihat gitu. Kenapa? Dia orang mukmin dan persiapan mengambil roh orang mukmin itu begitulah. Apa lagi dia lihat nanti? Bila sampai sini. Dia nampakkan buku amal. Allah, alangkah malangnya. Kalaulah waktu tu barulah dia perasan solat dia salah. Solat dia tak sah. Wuduk dia batal. Mandi wajib dia tak betul. Mandi hadas dia tak betul. Syarat sah mandi dia tak erti. Rupanya dia ada langgar syarat-syarat ni. Dia tak mengetahui kaifiat. Jadi amal yang banyak tu tak dikira. Kalau mandi wajib salah, solat out. Jangan cerita dah solat. Kalau mandi wajib salah, tawaf haji, tawaf ni memulakan suci daripada hadas. Umrah, haji tak boleh pakai. Solat tak boleh pakai. Wuduk salah, solat tak boleh pakai. Sebab tu kalau kita tengok syarat sah wuduk ada 12. Dalam kitab Hidayatul Sibyan. Kalau mandi, 11. Benda yang sama lah, cuma dibuang satu. Antara dia kata apa? Hendaklah engkau mengetahui akan kaifiat keduanya. Kaifiat ni apa? Kaifiat ni maknanya, kalau mandi wajib, kena tahu fardu mandi, kena tahu syarat sah mandi, kena tahu pembatal dia. Kalau wuduk, kena tahu fardu wuduk, kena tahu syarat sah wuduk, kena tahu pembatal wuduk. Syarat, fardu, pembatal, nama dia kaifiat. Kalau dalam solat, kena tahu rukun solat, kena tahu syarat sah solat, kena tahu pembatal solat. Itu nama dia kaifiat. 3 ni nama dia kaifiat. 3 ni. Syarat, rukun kalau dalam solat. Fardu, syarat, fardu. Kalau dalam mandi, dalam tayamum,
dalam dalam mandi, dalam wuduk, tayamum. Dalam mandi fardu. Kebanyakan kita pakai fardu. Kalau solat dia panggil rukun. Dan ada pembatalan batal ni. Lepas tu ulama kata kalau kau tak tahu kaifiat, dibimbingi, amalmu tidak sah. Dulu guru kami dia sangat serius perkara ni. Dia kata apa? Kalau kita buat ini betul dan kita buat itu secara kebetulan betul, maka tak diterima. Allah lagi takut. Jadi apa benda yang menyebabkan benda ini betul atas dasar ilmu? Perlu duduk pada kelas. Perlu belajar. Buka kitab. Tak laki dengan guru. Tengok macam mana satu. Supaya dia amal yang banyak tadi, dia memiliki apa? Dia memiliki ilmu. Dia memiliki ilmu. Jadi jangan rasa senang hati. Jangan rehat-rehat kat rumah. Kalau Sabtu Ahad kerja ke, sibuk ke, hari lain kerja ke, cuba Sabtu Ahad tu pergi cari kelas. Kenapa? Amal soleh ini adalah amal yang diiringi dengan ilmu yang betul. Itu 2. 3. Apa penerusan ilmu ketiga? Amal yang banyak tadi, yang ada ilmu tadi, mesti disertai dengan ikhlas. Syarat ikhlas. Nak beramal kena ikhlas. Ikhlas ni kena faham definisi dia apa, syarat dia apa, tanda dia apa, dan dia ikhlas ni dia buatan apa? Khalis kan? Suci, bersih, suci. Maknanya tak ada apa-apa. Hanya satu je. Menunggalkan qasad kerana Allah. Itu kalau kita belajar definisi lah. Lepas tu ada tanda dia, ada gaya dia macam mana bagaimana amalan itu ikhlas, ada tanda-tanda dia yang perlu kita belajar. Kenapa? Supaya ikhlas. Kita boleh cakap saya ikhlas, kita boleh tulis yang ikhlas. Tapi kita tak faham ikhlas ni apa. Sedarkah kita ada satu hadis yang sangat panjang. Yang Rasulullah dia ambil Muaz bin Jabal, dinaikkan di belakang unta bersama Rasulullah. Rasulullah baca satu hadis yang panjang. Hadis itu apa? Berkenaan bagaimana manusia ni bila dia beramal akan ada malaikat hafazah bawa naik. Malaikat hafazah dia bawa naik amal. Dan ditapislah pada langit pertama, langit kedua sebelum dia menghadap Allah. Amal dia menghadap Allah. Diiringi oleh malaikat hafazah. Dan banyaklah tapisan dia. Tapisan pertama dia mengumpat. Kalau ada mengumpat, amalnya akan tenang balik ke bumi. Tak boleh lepas. Yang ketujuh, air sekali nanti, Allah Ta'ala sendiri akan tapis. Allah Ta'ala sendiri akan tengok adakah amalan ini ikhlas atau tidak. Maka, bila amalan ini sampai langit ketujuh, hadis tu kata, 3,000 malaikat akan duduk berkeliling pada amal ni. Kenapa? Dia nampak amal ini penuh cahaya. Lepas sampai 7 langit. Dia nampak amal ini penuh dengan cahaya. Lepas 7 langit. Akhirnya Allah Ta'ala berkata, wahai hafazah, dia boleh menipu kau. Dia tak boleh tipu aku. Aku intip hati dia. Aku lihat hati dia. Dia beramal tidak ikhlas. Allah akan kata, malaikat tak tahu kita ikhlas tak ikhlas. Malaikat bawa je amalan ni. Kita solat ke, kita puasa ke, kita sedekah ke, kita apa ke, umrah ke, haji ke. Malaikat buat naik. Dia tak kira. Ikhlas tak ikhlas bukan kerja dia. Akhirnya Allah kata, aku lihat hati dia, dia tak ikhlas. Dia tak ikhlas dan beramal. Dia tak ikhlas dan beramal. Maka campakkan balik amalan ni ke muka pemiliknya. Allah. Campakkan balik. Dan Allah kata, laknatku padanya. Dah lah amalan tak diterima sebab tak ikhlas. Allah kata, laknat aku pada dia. Dan malaikat-malaikatnya 3,000 ni, malaikat hafazah ni, yang bawa amal ni naik sampai lepas ke langit ketujuh ni. Dia kata, ya Allah, laknat engkau pada dia. Laknat kami juga pada dia. Allahu Akbar. Dah lah kata amalan tak diterima, kena campakkan balik kat muka. Lepas tu kena laknat dengan Allah. Bila laknat dengan Allah, malaikat kata, laknat kami juga pada dia. Oh, ni sangat menakutkan. Muaz bin Jabal, dia dengar hadis ni. Sahabat-sahabat kata, dia baca hadis ni hari-hari seperti mana dia baca Quran. Rasulullah kata, engkau hafal supaya jadi hujah engkau selamat pada hari akhirat. Dia baca hadis ni, lepas dia dengar hadis ni, dia menangis terisak-isak. Sampai-sampai dia kata apa? Wahai Rasulullah, macam mana aku nak selamat? 7 tapisan untuk lepas amalan pada depan Allah. Last sekali apa? Ikhlas. Macam mana aku nak selamat, wahai Rasulullah? Engkau adalah Rasulullah. Aku hanyalah Muaz bin Jabal. Dia kata gitu. Aku hanyalah Muaz bin Jabal. Macam mana aku nak selamat Rasulullah? Dan menangislah Muaz bin Jabal terisak-isak. Menangislah dia terisak-isak.
mengenangkan apa? Mengenangkan apa yang Rasulullah sebut pada dia. Itu penting ikhlas. Imam Ghazali sebut apa? Ikhlas. Tadi amal banyak-banyak. Dua, dia ada ilmu. Tiga, dikatakan ikhlas. Okey. Kalau terakhir, keempat. Keempat dikatakan apa? Keempat dikatakan hendaklah berada di landasan akidah yang betul, itulah ahli sunnah wal jamaah. Tu nak belajar tauhid pula. Nak belajar tauhid. Jadi kita tengok susunan dia. Dua, dia kata ada ilmu. Kalau beramal tu, kalau kita kata buat ibadah tu ilmu fiqah lah. Lepas tu tiga, dia kata ikhlas. Ikhlas ni dalam ilmu tasawuf. Mempelajari tentang perangai-perangai hati. Apa dia ikhlas, apa dia syukur, apa dia, dan perangai hati yang tak baik. Apa dia sombong, apa dia riak. 10 mazmumah, 10 mahmudah. 10 perkara yang terpuji, 10 perkara yang baik, yang terpuji. Lepas tu ada belajar tentang apa yang tangan boleh buat, tangan tak boleh buat, ada 7 anggota. Itu dikatakan silibus pada ilmu tasawuf. Dan syarat perkara keempat yang Imam pesan, dia kata apa? Hendaklah engkau berada atas landasan akidah yang betul. Akidah ni nak belajar macam mana? Itulah satu bab lagi daripada fardu ain. Nama dia apa? Nama dia tauhid. Jadi tiga-tiga ilmu tu dia dekat situ. Jadi buatlah amal banyak-banyak, mestilah berlandaskan pada tiga ilmu ni. Ramai orang tak belajar tauhid. Hanya berharap pada apa? Pelajaran tauhid dia sekolah rendah dulu. Tahun 70-an dulu. Mereka tak madai. Tak faham, macam benda tak faham. Sedangkan kalau kita tengok tauhid ini, kalau dari biji mabadi, pembukaan ilmu dia 10, mabadi ni pembukaan ilmu. Untuk menerangkan ilmu tauhid ni ranking dia adalah nombor 1. Ilmu yang paling utama, tapi ramai orang tak belajar tauhid. Ramai orang belajar semayang, tapi tauhid tak belajar. Kadang kita buat kelas 2 jam, 1 jam belajar fiqah, ibadah. Ibadah ni belajarlah najis, belajar bab air, belajar bab wuduk, belajar bab mandi, belajar bab solat, belajar bab aurat, belajar bab puasa, belajar bab zakat, belajar bab haji. Selalunya kalau bab fiqah ni, kalau bab ibadah ni, last sekali binatang-binatang yang halal dan haram dimakan. Kalau jam yang kedua ni kita belajar bab tauhid, selalunya kadang-kadang jam kedua ni ada orang yang balik. Kenapa? Dia kata tauhid ni susah. Sebenarnya bukan susah. Kalau kita belajar dengan cara betul, insya-Allah. Dia tak faham. Tauhid ni lebih utama daripada ilmu yang lain. Nisbah ilmu itu adalah nisbah ilmu yang paling utama. Lepas tu kita tak ada jalan lain. Kita tak ada pilihan lain. Hati-hati dalam beramal. Hati-hati dalam membuat kebajikan. Jangan sampai kita tertipu dengan syaitan dengan melepaskan ilmu fardu ain. Jangan hati-hati ni. Hati-hati. Saya sangat gerun. Bila belajar ngajar-ngajar ni, kadang kita dengar. Dia kata baru dia tahu mana wajib yang betul. Umur dah 58. Ini saya sangat gerun dengar. Sangat menakutkan. Tapi ini realiti yang berlaku. Ya, ini realiti yang berlaku. Jadi apa yang kita nak cakap, gairah beramal, biarlah selaras, gairah menuntut ilmu. Gairah buat kebajikan, mestilah selaras, gairah dalam menuntut ilmu. Kadang kita gairah buat benda baik, kita gairah bagi bantuan, kita gairah bagus. Ini satu benda yang sangat baik. Ini sangat digalakkan. Tapi jangan tertipu, jangan melupakan fardu ain. Pastikan, sebab tu kalau kita tengok kitab musikah hadis dalam bab syurga kan. Dia ada sebut satu ulama ni sebut satu perkataan, dia kata syurga ini disediakan untuk orang yang giat kepada 2 perkara. Giat ni maknanya dia aktif buat 2 perkara. Apa? Dia giat mengesahkan ibadah dia. 1. Dia giat mengesahkan akidah dia. 2. Syurga tu disediakan untuk orang ni. Ulama tu kata dalam kitab dia. Jadi nak mengesahkan ibadah ni mesti ada pada ilmu. Nak mengesahkan ibadah ni juga mesti ada pada ilmu. Jangan duduk senang hati dalam keadaan kita tidak memahami ilmu fardu ain. Jangan duduk senang hati, jangan kita tak faham tauhid. Tak belajar sifat 20, tak erti, hukum akal tak pandai, hukum iman tak pandai, apa banyak benda yang kita sebut yang kita tak boleh hurai. Hatta untuk meyakini secara ijmal pun kita tak berapa dapat dan tak berapa tahu. Apa punca ni? Puncanya tak lain apabila kita tidak mendampingi ilmu fardu ain. Jadi rasakanlah diri bersalah apabila tidak belajar.
apabila tidak belajar. Hati-hati. Syaitan ni kadang-kadang dia biar manusia itu beramal, tetapi dibiarkan juga manusia itu tidak berilmu. Kenapa? Dia tahu. Tanpa ilmu ni kebanyakan manusia ni dia gagal. Bukan saja pada diterima amal. Pada sah amal pun gagal kadang-kadang. Pada sah amal pun gagal. Jadi apa yang kita perlu buat? Minta Allah rasakan pada diri kita betapa pentingnya kita mesti untuk ilmu. Untuk mengesahkan amal. Apa yang kita perlu lakukan, kita mesti rasakan. Kita mesti rasakan bagaimana pentingnya kita solat. Pentingnya juga kita menuntut ilmu fardu ain. Ramai yang rasa solat ni wajib. Tapi tak ramai yang rasa menuntut ilmu ni wajib. Syaitan ni dia akan tipu ikut cara kita lah, ikut kehidupan kita. Kalau kita ni anak kecil, dia akan kata nantilah. Sebab tu saya kata dalam kitab usul tahqiq ni, 7 step tipuan syaitan ni, maknanya 7 step ni plan A tak boleh, plan B tak boleh, plan C. Kalau dia tahan kita dalam beramal, kita masih beramal, dia akan tangguh-tangguhkan amal dan dia akan tangguh-tangguhkan kita untuk ilmu. Dia akan tangguh-tangguhkan. Dia kata apa? Nanti. Tu yang kadang-kadang orang semayang tu dia semayang lambat. Dia 3:30 pada zuhur. Kenapa? Dia tak sedar syaitan tipu dia. Nanti. Masa panjang lagi. Bila tak belajar agama, nanti. Muda lagi. Dalam pada muda itulah. Allah panggil dia pergi. Dalam keadaan dia duduk dalam satu lubang yang gelap. Lubang itu namanya zulumat. Lubang itu nama jahil. Imam Syafi'i kata, kau jangan duduk lubang jahil, kau jangan mati lubang jahil. Apa tu? Itu nama jahil. Pertama pada ilmu agama. Seiringlah belajar ilmu dunia, utamakanlah ilmu agama. Kalau kita tak ada masa hari kerja, kita carilah macam mana. Usahalah macam mana. Agar benda ni berpasangan. Apa berpasangan itu? Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ini banyak dibincangkan dalam kitab-kitab yang besar-besar. Hati-hati. Akhir zaman ni, amal ada, kebanyakannya ilmu tiada. Ilmu tiada. Nak sebut fardu wuduk, ada 6 macam mana. Nak kata definisi wuduk ni apa dia, perbuatan menggunakan air, perbuatan maksud apa pun tak boleh nak cakap kadang. Kenapa? Tidak duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu dulu kalau guru cakap syaitan ni dia selalu pasang perangkap. Kalau kita ambil wuduk, dia pasang pukat. Macam orang pukat ikan. Dia pasang pukat. Dia nak pastikan apa? Dia nak pastikan supaya wuduk itu tak sah. Kalau kita sembahyang jemaah, dengar imam baca surah pendek, dia akan cepat. Kau kena kejar rakaat pertama. Takbir aula, takbir yang utama, kau kena kejar. Pahala dia besar. Dalam pada dia kejar tu, dia dapat takbir utama. Tapi wuduk dia salah. Dia tak sedar. Semua solat tu tak terima. 4 rakaat isyak tu tak terima. Ingatkan dia dapat takbir pertama. Ini nama apa? Ini nama tipuan syaitan. Jaga-jaga. Dia bisik-bisikkan. Nanti. Syaitan ni dia expert. Dia master in delay taktik. Ini tipuan dia ni. Dia sangat handal dalam menangguh-nangguhkan benda baik. Menangguh-nangguhkan taat. Dia berilah alasan ni sesuai dengan kita. Kalau kita kerja, dia kata nanti kau dah pencen baru belajar. Ini pengalaman saya ajar orang pencen. Saya cakap betul. Orang pencen, kalau dah pencen, selalu umur dah 60. 60 ni akal kita dah weak. Baru mula kelas, kalau kelas 2 jam, baru 15 minit dah tidur dah. Separuh tu tidur je isi dia. Kenapa? Badan dah tak kuat. Umur dah banyak. Jadi masa kita tegap lagi ni, dengan izin Allah, Allah bagi tenaga, Allah bagi kita akal, kita kena pasang satu tekad. Amal aku mesti jadi amal soleh. Kenapa? Amal soleh yang teman aku dalam kubur. Seperti mana kata Imam Atim Asam. Jadi nak soleh apa? Buat banyak-banyak. Ada ilmu. Faham ikhlas. Sertaikan ikhlas. Masukkan ikhlas. Waktu bila Abu Zaifah ni dia tanya dengan Rasulullah. Apa dia ikhlas? Rasulullah tanya Jibril. Jibril pun tak jawab. Dia kata nanti aku tanya Allah. Allah beritahu dengan Jibril. Jibril beritahu dengan Rasulullah. Rasulullah kata apa? Allah berfirman apa? Ikhlas ini adalah suatu yang aku titipkan dalam hati-hati hamba-Ku yang aku kasih. Titip ni maknanya masukkan. Allah masukkan ikhlas ni, Allah yang masukkan ikhlas dalam hati hamba. Siapa? Hamba yang macam mana? Hamba yang disayang. Betul ada perbahasan ulama pula.
Apa tanda yang orang itu dia dalam kasih sayang Tuhan? Saya tutup dengan ni. Dia cerita dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Bila Allah sayang itu ada 3 tanda. Kita nak tengok ni kita ni. Bila ada 3 tanda ni Allah sayang. Bila Allah sayang ni apa yang sangat indah bila dia masukkan ikhlas hati kita. Satu apa? Allah mudahkan lidah dia sebut nama dia dan Allah mudahkan hati dia ingat dekat dia. Kalau kita mudah dengan zikir. Sebut nama dia mudah zikir. Dalam zikir boleh ingat. Hati boleh ingat pada dia. Bukan zikir sambil hati lalai. Tak. Semayang boleh hati boleh ingat pada dia. Ini sekiranya yang baik. Allah mudahkan lidah dia, sebut nama dia, Allah mudahkan hati dia, manusia tu, ingat dekat dia. Ini satu tanda. Tanda apa? Tanda Allah sayang. Nombor 2, Allah mudahkan segala urusan taat pada dia. Dia nak mengaji, okey, ada je masa. Dia nak beri bantuan, ada je duit nak bagi. Dia nak buat baik, boleh je. Ada je ruang dia boleh buat baik. Nombor 3, Allah susahkan dia dalam buat dosa. Dia tak ada geng nak mengumpat-umpat tak ada geng. Dia macam tak ada kawan, nak mengumpat tak ada kawan. Itu tanda apa? Dia tak dalam kasih sayang Allah. Begitulah. Sebagaimana satu hadis yang saya pernah dengar dulu. Dan dulu kita pernah ngaji lah dengan Ustaz Arwah ni, Ismail Kamus. Dia kata apa? Ada seorang sahabat Rasulullah ni, dia ceritalah. Kami dulu belajar ambil mulut ke mulut. Tahu? Guru cakap, kita ambil, kita faham, kita cakap. Itu je. Tak ada pun kita sibuk. Ni hadis ni perawi siapa. Hadis ni Hasan ke Sahih ke. Dulu kan belajar bukan gitu. Sekarang aja orang belajar gitu kan. Dulu tak. Dulu apa guru cakap. Kadang-kadang bukan hadis pun. Kita ambil, kita pegang, kita amal betul-betul. Kenapa? Kita dah tahu ni guru kita. Kita belajar gitu dulu. Jadi arwah ni Ustaz Ismail Kamus ni. Tuan guru ni. Dia kata. Dia mulakan kuliah, satu kuliah tu. Dia kata apa? Ada seorang sahabat, dia jumpa Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, aku naik unta 9 hari, 9 malam. Untuk datang bertemu engkau dan bertanya engkau satu soalan. Soalan je. Rasulullah kata, apa yang aku nak tahu? Apa tanda Allah sayang manusia? Ni dia nak tahu kita. 9 hari dia unta untuk dapatkan satu soalan. 9 hari tau. Dulu tak ada MRT. Tak ada kereta. 9 hari naik unta. Maka Rasulullah kata, bagaimana keadaan kau sekarang? Rasulullah menjawab satu soalan dengan bertanya soalan. Ini kaedah Rasulullah buat. Jawab soalan, tanya soalan. Bagaimana keadaan engkau sekarang? Maka lelaki dia kata, aku suka berbuat baik dan aku suka kebaikan. Dia suka benda-benda majlis baik, dengar benda baik, apa-apa kebaikan dia suka. Dan dia sendiri suka buat baik. Rasulullah kata apa? Itulah tanda Allah sayang kau. Dia kata cukup. Aku nak balik. Itu je dia nak tahu. Dahsyat mereka ni. Jadi apa Rasulullah kata? Kalau kita suka baik, kita suka buat baik, kita suka perkara yang baik, itu tanda kita dalam kesayangan Tuhan. Jadi orang yang dikasihi Tuhan inilah akan dititipkan pada mereka rasa ikhlas. Tu 4. Saya nak stop ni, nak berhenti. 4 tadi ulama ajar kita Imam Ghazali sebut, kita ingat, kita faham. Amal banyak-banyak sebelum malaikat maut datang, keluarkan roh daripada jasad. 2, amal yang banyak-banyak itu pastikan disertai dengan ilmu. 3, amal banyak-banyak yang disertai dengan ilmu itu pastikan padanya ada ikhlas. Amal banyak-banyak disertai dengan ilmu yang ada ikhlas itu pastikan akidahmu berada dalam akidah landasan yang betul, ahli sunnah wal jemaah. 4 ni, okey, settle. Ni panduan ulama bagi. Yang kita nak kena ikut. Okey, cukup malam ni. Terima kasih kepada penganjur dan juga skuad pengurusan jenazah Malaysia dan Mahat Tahfiz Nur Fatah yang menjemput dan menganjurkan kuliah ni. Ini usaha yang sangat baik. Teruskanlah. Teruskanlah. Moga-moga ramai dapat manfaat. Dan dengan rendah hati saya mohon maaf. Pastilah ada kekurangan. Terutama dalam rakaman live ni kita kadang-kadang ada benda yang kita tak jelas atau akhlak kita yang tak bagus. Jadi saya sudahi dengan terima kasih kepada semua. Moga-moga Allah merahmati kita
dan jadikan kita ni bukan saja beramal tetapi kita juga gairah dalam bentuk ilmu. Wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia merupakan sebuah badan bukan kerajaan NGO peringkat kebangsaan yang khusus berkhidmat dalam pengurusan jenazah sama ada di dalam dan luar negara. Pihak SPJM berpengalaman dalam menguruskan jenazah-jenazah kritikal seperti jenazah reput, HIV/AIDS, TB, COVID-19 dan lain-lain. Berdaftar secara rasmi di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS sebagai sebuah pertubuhan bertaraf kebangsaan pada tanggal 24 Januari 2018. Bertujuan membantu waris yang kurang berkemampuan dalam mengendalikan urusan jenazah ahli keluarganya dan mendidik masyarakat tentang keperluan mendalami ilmu pengurusan jenazah. SPJM, ke arah pengurusan jenazah patuh syariah, profesional dan antarabangsa. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.facebook.com/Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia.